Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو هسير إليك البصر خاشئا وهو هسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم كلما ألقي فيها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baru selesai membaca surah Al-Mulk daripada ayat pertama hinggalah ayat yang ke-10. Surah Al-Mulk ini berarti kerajaan, dan sudah pasti ia menggambarkan tentang kerajaan Allah yang begitu besar, meliputi di dunia dan seluruh galaksi ketika hari ini, sebelum ini dan di masa depan. Allah memulakan ayat ini dengan Tabarakalladzi, yang menjurus kepada maha keberkatan. Bukan bererti Allah hanya memiliki seluruh alam dan kekuatan kerajaan di langit, di bumi dan di semua tempat, tetapi Allah juga memulakannya dengan maha berkat, iaitu maha tinggi kelebihan, maha tinggi memberikan keberkahan dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang diingini atau yang diberikan keberkatan itu. Selalunya kalau ditunjukkan ketinggian Allah, mereka digunakan ayat Subhanalladzi, Maha Suci Tuhan. Tetapi kali ini digunakan Tabarakalladzi. Tabarakalladzi ini bukan bererti bukan hanya Allah ini memiliki, tapi ia mampu memberikan kepada hambanya, kepada manusia dan setiap makhluk yang diciptakan olehnya. Seterusnya dalam ayat-ayat yang lain, Allah menceritakan tentang kematian dan kehidupan sebagai peringatan kepada manusia bahawa kita ini bermula daripada kematian ataupun bermula daripada perkara yang tak ada, dan diberikan kehidupan untuk kita melaksanakan tanggungjawab di muka bumi ini. Dalam ayat yang lain pula Allah menjelaskan, dalam ayat yang ketiga dan keempat, Allah menjelaskan kepada manusia bahawa kalau kita lihat ciptaan Allah seperti langit yang terbentang, mengira bintang-bintang yang berada di langit tinggi, kita tidak akan dapat menemui sebarang kecacatan. Dengan makhluk Allah yang tinggi itu pun kita tidak mampu menemui sebarang kecacatan, apatah lagi kepada Allah itu sendiri sebagai Tuhan yang maha besar, yang maha berkuasa, yang maha memiliki, yang mampu untuk melakukan apa sekalipun, yang menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Dan sewajarnya kitalah menurut kepada perintahnya, termasuk menganut kepada agamanya ataupun menurut perintah iman dan Islam yang sangat besar, yang sempurna, yang tidak memiliki sebarang kelemahan ataupun kegagalan, sebagaimana gambaran Allah terhadap apa yang dilihatkan di langit. Sehingga kan dalam ayat tersebut mengatakan bahawa kita akan letih untuk mengira dan mencari cacat cela dan kelemahan yang terkandung di dalamnya. Seterusnya Allah juga menceritakan kepada kita bagaimana adanya pandangan azab dan juga siksa kepada mereka-mereka yang dipanggil sebagai kelompok yang kafir, iaitu mereka yang gagal untuk menurut perintah Allah, dan mereka akan diberikan seksaan yang pedih, dan mereka akan diberikan keadaan yang
sukar hatta di dalam dunia ataupun di akhirat nanti. Dalam ayat-ayat seterusnya seperti ayat ke-19 dan ayat ke-22, Allah mengajak untuk manusia berfikir, melihat burung yang berterbangan, melihat bumi yang terbentang, dan beberapa lagi perkara yang terkandung di dalam ayat-ayat ini adalah menunjukkan kepada kita, termasuk ayat bagaimana Allah memberi peringatan siapakah yang menolong kamu ketika dalam peperangan. Dan sebenarnya orang-orang kafir itu yang tertipu, membuktikan bahawa mereka yang tidak patuh kepada ajaran Allah, yang tidak patuh kepada perintah Allah, yang tidak dapat berfikir dengan benar dan berfikir dengan sesungguhnya apa yang berlaku, akhirnya mereka akan turut tertipu dan terpedaya di dunia, dan apatah lagi menerima siksa yang besar di akhirat nanti. Ayat ini juga ataupun surah ini juga dipanggil sebagai surah penyelamat, di mana dalam surah ini kalau diamalkan antara fadilatnya mampu untuk membela dan juga menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Tidak lain daripada peringatan Allah tentang kerajaan, membuktikan bahawa kerajaan ini maha besar, kerajaan milik Allah ini maha tinggi, yang dimiliki Allah yang maha berkuasa, dan ia ingatan kepada manusia yang lemah ini, yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai pangkat, yang mempunyai posisi di dalam pelbagai peringkat apapun, dalam peringkat apapun, akhirnya segala tempat kedudukan itu jauh lebih kecil daripada kerajaan Allah dan kemampuan Allah yang bukan hanya mampu memberikan keberkahannya, tabarakalladzi, tetapi dalam ayat ini juga mampu untuk memberikan siksa dan azab kepada mereka yang ingkar, mereka yang kufur, dan mereka yang kafir.